Tanda dosa itu Allah ampunkan. 3 tanda tu. Satu, Allah mula fahamkan kita dengan hukum hakam agama. Bila dosa kita ni dah mula diampunkan oleh Allah, ya, Allah mula bagi kita faham hukum hakam agama. Yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni kita mula faham dah. Tentang hukum-hukum Islam, hukum hakam ini kita dah mula faham. Yang kedua, kata Abi Yahya bin Abi Zakar Al-Ansari, Allah mula bukakan kita pintu kebaikan dan dipermudahkan. Jika dosa itu terjadi di antara hamba dengan Allah Ta'ala saja, ya, tidak mengenai hak seorang manusia, maka taubatnya hendak menempati 3 syarat. Jika dosa kita antara kita dengan Allah, tapi dosa kita kalau kita dengan manusia susah. Kita kena minta halal. Dulu kalau kita zalim orang, kita kena minta halal. Masa kerja, saya selalu sebut benda yang sama. Masa kita kerja dulu, kita khianat, kita kena minta halal dan sebagainya. Sebab tuan-tuan, sekalian jamaah, kita ni berada satu zaman yang dah ujung sangat. Dah ujung sangat. Sebab itu kalau dalam Quran disebut, apakah kamu mengira-ngira kamu akan masuk syurga Allah sebelum kamu diuji dengan ketakutan dan kelaparan? Tengok zaman sekarang ini, berapa bulan ini manusia dalam ketakutan. Ini yang bila kita sebut, bila Allah tunjukkan kebesaran kepada kita supaya kita berfikir. Aku tunjukkan, aku datangkan satu makhlukku yang ghaib. Ghaib ni tak nampak tapi ada. Virus ini dia tak nampak tapi ada. Semua manusia takut. Tetapi perkara yang ghaib yang Allah telah nyatakan daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun. Tak ada siapa takut. Contohnya neraka. Tak ada siapa takut. Neraka ni ghaib. Alam barzah ni ghaib. Padang mahsyar ni ghaib. Ini manusia tak takut. Walaupun datang daripada Quran, datang daripada hadis, datang daripada mulut-mulut ulama. Maknanya, manusia lebih takut ketakutan duniawi daripada ketakutan ukhrawi. Semua orang takut mati. Itu yang dikatakan bila tanya kenapa takut mati? Sebab amal tak ada. Dah tahu tak ada amal, kenapa tak beramal? Ada masalah tu pula. Sebab itu salafus salih, mereka bukan takut mati sebab tak ada amal. Mereka takut mati jika mati itu, ketika mati itu iman itu dicabut. Iman itu dicabut ketika mati. Sebab itu Fudal bin Iyad ditanya, apa perkara yang kau takuti? Aku tak takut tentang amal salihku, tetapi yang aku takut adalah ketika sakaratul maut, iman aku ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudal bin Iyad ni dia menangis macam budak kecil. Sehingga ditanya oleh murid dia. Murid dia tanya, "Kenapa Syekh sampai macam ni?" "Aku memikirkan ketika saat kematianku," kata Fudal bin Iyad. Yang pertama, apa syaratnya? Dia hendaklah berhenti daripada melakukan maksiat. Orang yang nak taubat, bila sebut kata taubat, kena berhenti buat maksiat. Benda yang dia taubat dia tadi, kalau dia tinggal semayang, jangan diulang lagi tinggal salah. Mengumpat, jangan ulang lagi mengumpat. Tapi perkara yang paling kita takut, iaitu dosa hati. Dosa hatinya orang susah nak tinggal sampai dia mati. Orang tak tinggal semayang, tapi dia masih tak boleh meninggalkan mengumpat. Orang tak tinggal semayang, tapi orang masih lagi tak boleh meninggalkan hasad dengki. Orang tak tinggalkan puasa, tak tinggalkan semayang, tapi orang masih tak meninggalkan bergaduh dengan jiran kerana hasad, dengki, sakit hati dan sebagainya. Ujub, riya, takabur, sum'ah. Baik itu selalu saya ulang perkara yang sama. Iblis ini dia laknat kerana dia tidak mau sujud dengan Nabi Adam AS. Nak dikatakan iblis ni, Azazil ni jahat, dia baik. Dia baik. Kenapa saya kata dia baik asalnya? Dia di antara kalangan jin yang diangkat
sebelum manusia ada di muka bumi ni, yang duduk di muka bumi ni sebelum dijadikan Nabi Adam AS adalah di kalangan jin. Punya hebatnya Azazil ni sehingga diangkat bersama-sama duduk dengan malaikat. Hebat dia. Ibadatnya hebat, semua hebat. Satu je, rasa. Bila dia rasa dia hebat, ini masalahnya. Bila Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam AS sebagai khalifah, dia rasa, kenapa Adam? Padahal aku orang lama. Ada tak perasaan tu? Aku otai. Perasaan rasa inilah yang membuat iblis tak nak taat dengan perintah Allah. Sebenar ceritanya bukan cerita sujud dengan Nabi Adam. Ceritanya kau nak taat tak dengan perintah aku? Tapi sebab rasa besar diri dia tu, aku orang lama dekat bumi. Walau sebelum Adam ada, kalangan-kalangan bangsa aku yang ada di muka bumi ni bukan bangsa Adam, dia baru lagi. Dia beginner, kita kata. Tiba-tiba aku kena duduk di bawah Adam AS. Nampak? Rasa dia hebat, rasa dia pandai, rasa dia orang lama, membuatkan dia lawan Allah. Secara tak langsung, walhal dia ingat dia lawan Nabi Adam. Hakikatnya dia melawan perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang paling kita takut. Orang tak perasan. Dia dengki dengan jiran dia, dia hasad dengan jiran dia. Sebenarnya dia bukan lawan jiran dia, dia melawan perintah Allah. Kerana yang melarang hasad dan dengki itu daripada perintah Allah. Hakikatnya, sebab semua yang melarang adalah Allah, yang memerintah adalah Allah. Segala ahkam ini daripada hukum Allah. Walhal disebabkan rasa itu, rasa hebat, rasa ini, dia melawan Allah secara tidak langsung. Kenapa kita sombong dengan orang lain? Walhal sombong ini adalah perintah daripada Allah suruh meninggalkan. Secara tidak langsung kita melawan Allah. Macam Nabi Adam macam Azazil, sebelum dia dilaknat, dia rasa dia melawan Nabi Adam AS. Pada hakikatnya dia telah melawan Allah. Kadang-kadang kita tak perasan perkara yang kita tak perasan, dosa-dosa yang kita tak perasan, yang kita sendiri tak nampak, yang terlepas pandang, dosa-dosa yang kita terlepas pandang. Baik. Macam kita nak pergi masjid, nak pergi surau, kenapa semua orang bawa emas? Soalan ni, kalau tak pakai 1000, betul tak? Tiba-tiba KKM ambush, tak pakai 1000. Baik, Allah cakap, kalau kau tak tutup mulut kau, amal soleh kau semua habis. Ada orang takut? Tak ada siapa takut. Kita kata orang sampai sekarang, sebelum PKP, semasa PKP, selepas PKP, kita tak pakai mask. Mask mulut kita syariat. Kenapa kita tak pernah takut? Walhal, kalau tak pakai mask, datang KKM, datang anggota PDRM, maka kita bayar 1000. Tuan-tuan ada RM1000, tak susah. Sekali aku bayar, tak apa. Betul tak? Tapi kalau kita mengumpat orang dan kita tak tutup mulut kita, semua habis. Kita balik kepada zero. Amal soleh kita habis, zero. Dan inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi manusia tak takut yang tu. Sebab apa? Sebab benda gaib tu aku tak nampak lagi, aku tak tahu. Sebab itu ayat pertama dalam Al-Quran, seawal, bukan pertama, seawal-awal dalam Al-Quran disebut perkataan gaib. Tak itu tuan-tuan? Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nampak? Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang percaya dengan yang gaib, tak nampak. Dosa pahala tak nampak, tuan-tuan. Nampak? Kalau nampak senang. Maka berapa dah dosa aku? Senang. Kita boleh check and balance. Nampak tak? Malaikat, dah banyak dah amal aku. Dah senang. Kita boleh check and balance. Tapi tak boleh check and balance sebab gaib. Suratan amal ni gaib. Kiraman katibin gaib. Tak nampak. Kalau nampak senang boleh tanya berapa ada balance lagi. Ni aku tadi dah buat macam gini. Berapa balance lagi? Nampak? Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmat dia luas. Macam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan duduk Kuala Lumpur lagi senang nak buat amalan. Apa amalan ni tuan-tuan? Orang duduk kat pekan ni. Antara salah satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hendak memasuki pasar. Tuan-tuan lagi senang. Tuan-tuan rajin pergi sentul pasar. Kedai tak sebut sentul pasar. Memang situ awal dulu tahun 80-an memang pasar kat situ. Atau orang panggil sentul pasar. Kedai singsai Cina tu pun dah tak ada dah. Kedai ubat dulu. Tahun 80-an dulu. Saya pun rajin beli ubat kedai singsai tu dulu. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk dalam keadaan yang membaca tahlil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat lain mengatakan, siapa yang membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ujung ni nak kena dengar elok. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang 3 kali. Apa fadilat dia? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang baca ni tuan-tuan, dia masuk pasar, dia baca, maka beroleh sejuta rahmat daripada Allah dan diampunkan sejuta kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Benda mudah senang, tapi orang nak buat susah. Dengar, ini senang ni, tapi nak buat susah. Sebab apa susah tuan-tuan? Sebab akhirat. Akhirat cukup susah. Saya ulang balik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Walahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang awal dia sama macam tahlil lepas salat tu. Nak yang ujung saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang ni kena hafal. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa yang kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tengah tu yang tadi sikit je pun. Saya ulang balik. Biar kita dapat. Dapat. Nanti tuan-tuan masuk pekan Sentul. Kan tak ada nama pekan Sentul lah, Bandar Sentul. Jadi bandar dah Sentul ni. Dulu apa Haidar hutan ni Sentul. Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Dia tak ada yuhyi wa yumiit, ya. Dia tak ada yuhyi wa yumiit, lahul mulku wa lahul hamdu. Sambung yang macam tu, ya. Ulang balik, kita ulang balik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Rahmat Allah luas. Tuan-tuan duk pekan, duk bandar, memang lalu bandar, setiap tuan-tuan masuk bandar tuan-tuan baca. Nabi kata orang yang masuk pekan, masuk pasar, masuk pekan, masuk kawasan pekan saja, masuk kawasan bandar saja, terus dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beroleh sejuta rahmat, diampunkan sejuta kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dosa banyak. Dosa kita banyak. Dosa zahir memang kita tak nampak. Alhamdulillah, kita salat, zakat, puasa sunat. Tapi masalah dosa-dosa hati yang kita masih tak tinggalkan. Ujub, riak, kibir, mengumpat, hasad, dengki, dosa-dosa ini, hubbud dunya, tidak sabar, tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda ini yang orang tak nampak. Sebab benda apa? Sebab dia di dalam qalbun manusia. Yang kedua, dia hendaklah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Itu kata Nabi SAW, an-nadmu fahuwa taubah. Menyesal itu taubat. Apa yang dibuat? Sesal, Masya Allah, dulu aku muda dulu macam mana, tuan-tuan, Allah Akbar. Kita jangan tengok yang di depan, jangan tengok yang di sekarang. Lepas itu kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, tanda dosa itu Allah ampunkan. 3 tanda, tuan-tuan. 1, Allah mula fahamkan kita dengan hukum hakam agama. Bila dosa kita ni dah mula diampunkan oleh Allah, Allah mula bagi kita faham hukum hakam agama. Yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni kita mula faham dah. Tentang hukum-hukum Islam, hukum hakam ini kita dah mula faham. Yang kedua, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, Allah mula bukakan kita pintu kebaikan dan dipermudahkan. Maknanya kebaikan kita mula bertambah. Kalau dulu kita tak boleh nak bangun malam, kita dah boleh bangun malam. Tak boleh nak zikir, dah boleh zikir. Tak boleh nak ini, dah bertambah. Allah buka pintu baik. Tambah, mula bertambah. Bukan banyak, tapi bertambah. Maknanya kebaikan yang kita tak pernah buat dulu, kita dapat. Baik, kenapa tuan-tuan? Sebab kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dosa ini menghalang rahmat Allah dan menghalang daripada kebaikan. Jadi kalau orang tanya, kenapa saya tak boleh buat baik? Kenapa saya tak boleh istiqamah? Jawapan dia, dosa, tuan-tuan. Saya Alhamdulillah Ustaz, saya semayang, saya ini. Tengok dosa lain. Kita besar diri tak? Kita ada hasad tak? Kita ada kibir tak? Kita mengumpat berhenti tak? Kita dengan jiran macam mana? Sebab tu tuan-tuan, baik. Dulu pun saya pernah cerita dengan tuan-tuan, hablum minallah wa hablum minan. Maknanya
Kita baik dengan Allah, tapi dengan makhluk lain kita jahat. Tetap yang ni habis. Kita dengan hablum minan nas ni hebat, dengan jiran bagus, tapi tak semayang pun tak selesai. Kita hablum minallah, semayang, puasa, tapi kita sakiti jiran, kita sakiti kucing, binatang, pun dia makan yang ni. Hablum minallah habis. Mana ada orang hasad dengan Allah? Ada ke tuan-tuan? Orang hasad dengan manusia. Maka hasad dengki ini memakan segala amalan, kata Nabi, seperti api yang kering memakan kayu yang kering, dimakan oleh mana habis, tinggal labu. Jadi kalau kita nakkan sesuatu, kebaikan, hablum minallah jaga, hablum minan nas jaga. Jaga kedua-duanya selesai. Jangan jaga satu tinggal satu. Lantaklah dia kata, aku semayang dah cukup. Tak macam tu. Bukan itu kaedah dia. Yang ketiga, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria, tanda dosa ni Allah Ta'ala mula ampunkan, kita mula rasa manis dalam berbuat ibadat. Maknanya kita dapat istiqamah dalam satu-satu amalan. Orang yang rasa manis, dia takkan tinggal. Ni tanda dosa kita mula Allah ampun. Bila hati kita dah mula bersih, Masya Allah. Bila dah mula bersih, rasanya akan datang. Rasanya akan datang. Tapi bila tak dapat lagi, kenapa ya aku tak dapat? Yang ni paling kita takut. Apabila dia dah mula jadi gelap dekat dalam ni. Baik. Yang ketiga, dia hendaklah berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu selama-lama. Baik. Sekiranya tiada salah satu daripada syarat yang tiga itu, tiadalah sah taubat dia. Taubat. Tapi dia azam nak buat lagi dosa itu, tak sah. Sekiranya dosa itu ada hubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4. 3 syarat telah disebutkan, dan yang keempat ialah menyelesaikan perkara yang ada hubungan dengan manusia. Misalnya jika dosa itu melibatkan soal harta atau seumpamanya, ialah dengan mengembalikan kepada tuannya. Kita ada ambil harta orang lain. Zaman akhir ni tuan-tuan, Allah, ramai sangat orang mengadu dengan saya. Memegang amanah harta pusaka, tak bagi ke harta ke adik-adik. Alah tuan-tuan, kalau fikir-fikir tuan-tuan, kita umur dah 70, nak berebut harta pusaka apa lagi? Boleh pakai banyak mana pun. Memang Ustaz, tanah kat Sentul ni juta Ustaz. Yang kita bawa balik berapa? Inilah yang dikatakan Nabi cakap, tuan-tuan, dia selalu saya cakap benda ni. Kita kalau dalam awal surah Al-Baqarah, dia kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman dengan yang gaib, diri semayang, kemudian dia sedekahkan hartanya pada jalan Allah. Nak tahu kita ni sayang dunia tak sayang dunia? Hubud dunia ni dosa, tuan-tuan. Antara sifat mazmumah disebut hubudun, kasih dunia. Sampaikan Nabi sebut dalam hadis, kalau kamu nak tahu banyak mana rasa kamu sakit mati, kamu tengok banyak mana cinta kamu dengan dunia. Banyak itulah akan rasanya kesakitan mati. Sakit mati ni, kata Nabi, diukur dengan sebanyak mana kasih kita dengan ke dunia. Tuan-tuan, saya mati, tuan-tuan mati, jangan risau. Dan jemaah kita ramai yang dah mati. Satu-satu. Tempoh PKP ni ada tak jemaah kita yang pergi? Tak ada ya? Alhamdulillah. Sebelum ni ramai jemaah-jemaah kita yang istiqamah kan. Istiqamah surau, ramai yang dah tak ada. Cuma kita tunggu giliran. Sebab itu sampai Allah sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
buat ibadat dengan Allah sampai datang saat kematian ini. Sebab saat itu yang dinamakan saat yakin. Sebab ketika itu Allah buka kepada kita akan kebenaran yang apa ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Yang ni yang kita kata farja'na na'mal salihah, ya Allah kembalikan kami. Kalau kita ada buat salah dengan orang, masalah harta dan sebagainya, pulang balik. Sebab apa? Tak rugi pun kalau pulang dalam dunia masih hidup ni, sebab ke akhirat kita selamat. Tak rugi pun. Kita pulangkan tanah hak akak kita, apa salah kalau kita ada berkenaan demikian. Pulang balik, tak rugi pun, sebab ke akhirat kita senang lenang, tak susah pun. Kalau kita memilih kesenangan di dunia dan kesusahan di akhirat, ini yang Nabi kata Ahmad, orang bodoh. Sebab dia memikirkan akan kesenangan sementara, tetapi tidak memikirkan akan kesenangan yang abadan abada, khalidina fiha abada. Kekal, kat sana senang dia kekal, tak ada batas. Sini sekejap tuan-tuan, tak lama kita habis. Sekiranya barang itu tidak ada ataupun telah habis, dia kena minta halal. Minta halal dengan tuan dia. Aku dah pakai dah. Yang paling kita takut, kita hutang dengan orang. Allah. Dan orang tu tak halalkan pula. Dan orang yang kita nak bayar hutang tu tak jumpa. Masalah. Memang masalah. Sekiranya perkara itu berkaitan dengan membuat tuduhan palsu, dia hendaklah dihukum ataupun mohon maaf. Ini masalah kita nak minta maaf dengan orang lain, tak mampu kita. Seseorang itu wajib bertaubat daripada semua dosa yang telah dilakukan. Jika seorang itu bertaubat daripada sebahagian dosa saja, taubat itu sah berdasarkan pendapat ahli sunnah dan ditinggalkan baki dosa yang belum termasuk dalam taubatnya. Keterangan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' telah jelas menerangkan mengenai wajib bertaubat. Dia taubat separuh lagi tak taubat. Boleh, sah. Tapi dosa separuh ni. Sebab kita nak balik bersih. Balik kita nak bersih. Macam mana kita datang dalam dunia ni bersih. Sebab kita tak nak kat sana susah tuan-tuan. Allah. Akhirat ni tuan-tuan, itulah perkara yang akan ditanya besok awalnya akidah. Sebab orang tak percaya dengan akhirat. Akhirat ni orang tak percaya. Sebab tak nampak. Bila tak nampak, orang tak percaya. Bila tak percaya, Allah, macam mana agak-agak orang yang tak percaya sebahagian daripada rukun iman. Tak percaya sebahagian daripada rukun iman. Akhirat itu benda ghaib. Allah percaya, Rasul percaya, Quran percaya, malaikat percaya. Akhirat dia tak percaya. Sebab iman ni tak boleh ragu. Tak boleh. Wa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Dia tak boleh beriman pada setengah kitab dan kufur pada setengah kitab. Tak boleh. Dia nak kena total. Baik. Isyak berapa Mana? 8.34. Dia 8.35 berhenti ya? Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah ke semua dosa kamu wahai orang yang beriman, supaya kamu beroleh kebahagiaan. Jangan tinggal satu. Itu saya nak pesan sangat untuk diri saya dan semua jamaah. Tengoklah dosa hati kita. Perhati dosa hati kita. Dosa hati ni sebab semua orang nak lupakan. Dosa wujud, riak, takabur, sum'ah, semua orang nak lupakan. Orang tak peduli benda ni. Jadi dosa semayang, orang takut tinggal salah, tapi orang masih lagi mengumpat, masih lagi sum'ah, masih lagi buka aib orang dan sebagainya. Ada masa dia sikit lagi, lebih kurang dalam 3 minit. Apa yang saya nak cakap dengan tuan-tuan? Pertama, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan sekarang, PKPD,
PKPD. PD, PKPDE, lepas tu PKDF. Sampai Z habis insya-Allah. Tapi tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan tahun depan Allah bagi selesai semuanya. Minta-minta kan. Kita nak minta bulan depan punggung sangat pula, cepat sangat. Kita minta mudah-mudahan sampai tahun depan dah tak ada apa-apa. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita minta dengan Allah, kita ada Allah. Kita ada Allah. Baik, itu selalu saya katakan. Ni surau tuan-tuan ni sebenarnya daripada PKP dulu saya baru mula kuliah. Saya tak kuliah lagi. Tempat pertama saya kuliah hari Khamis lepas di Ceras. Dalam masa 5-6 bulan saya tak keluar pergi mana-mana. Ini baru keluar sarang. Baru keluar sarang. Surau tuan-tuan, surau kedua saya mengajar. Saya cakap Malaysia di antara negara yang paling cepat Allah angkat bala. Paling cepat. Kita dah di bawah kadang-kadang angka 1, 5, angka 2, kadang-kadang naik angka 2 turun lagi angka 1. Kalau lihat masa kita lockdown dulu, kita ni teruk tuan-tuan. Dan kita di antara negara yang paling cepat selesai masalah COVID. Sebab apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan perhati amalan besar yang masyarakat Malaysia buat ketika lockdown COVID. Sedekah. Ketika lockdown ini bangkit banyak NGO. Bantu orang ni, bantu orang miskin, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Betul tak tuan-tuan? Sampai orang bantu tu pun jadi gaduh. Nampak? Malaysia ni dia hebat. Sampai sedekah pun gaduh. Nampak? Punya hebatnya orang Malaysia. Jadi tepat apa yang Nabi janji. Sedekah itu mengangkat bala, sedekah itu menyembuhkan penyakit, sedekah itu mengundang rahmat Allah. Ni hebat kita. Sekarang ni bila dah turun angka 1, orang pun dah slow. Sebab dah nak angka 1, jadi tak payah dah sedekah. Sebab orang yang susah dulu sekarang semua dah kaya. Ke gitu. Jadi tak payahlah bantu dah. Orang yang tak ada pampers dulu mungkin sekarang dah ada pampers banyak, dah duduk dalam store pampers. Mungkin orang anggap macam tu. Walhal apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dinyatakan oleh Allah terang-terangan. Terang-terang tuan-tuan. Allah pelihara kita dengan barakah amalan itu sendiri. Baik itu kena istiqamahkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah akan peristiwa itu. Kita kena ambil ibrah. Kena ambil ibrah, ambil pengajaran. Sebab itu orang yang berakal, dia memandang sesuatu itu dengan dia mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Ini orang yang berakal, kata ulama. Baik. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, dalam keadaan kita sekarang, maka tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan jangan tinggalkan yang pernah saya bagi kat tuan-tuan, ta'awuz yang dianjurkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Apa dia? Nabi kata, siapa yang baca ta'awuz ini, dia akan selamat daripada segala perkara. Sama ada hartanya, dirinya dan segala perkara. Hadis ni hadis sahih yang saya baca dalam doa lepas salah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang-kadang kita nak pergi rumah anak kita, kadang-kadang kita berjalan ke mana-mana, sampai saja satu-satu tempat, tuan-tuan bacalah. Dan tuan-tuan jadi amalan pagi dan petang. Pagi, petang, tuan-tuan baca. Makna lepas maghrib, lepas subuh, nak menemui pagi, maghrib, nak menutup waktu petang. Maknanya kita baca selamat. Sebab janji Nabi macam tu.
Orang yang beramal dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka diselamatkan daripada segala kecelakaan. Kita berhenti satu tempat, kita baca, maka Nabi kata dirinya selamat, hartanya selamat, semuanya selamat, sehinggalah dia mulakan perjalanan ini. Nabi tak pernah cakap bohong, tuan-tuan. Kalau Nabi bohong, sifat yang pertama tak ada pada Nabi, syirik. Lepas itu sifat yang pertama yang ada pada Nabi syirik. Nabi tak bohong. Kalau kita sendiri tak mempercayai Nabi, siapa lagi yang akan mempercayai Nabi? Katakan kita ini adalah orang mukmin. Yang kedua, kita buat penyerahan dengan Allah. Dalam semua perkara, tuan-tuan, orang yang buat penyerahan dengan Allah, Allah akan pelihara segala kehidupannya, segala urusannya. Allah akan hasbuhu. Seperti janji Allah dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya baca 3 kali, tuan-tuan. Dia pendek je. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. 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 Jadi setakat ni pertemuan kita, insya-Allah ada ketentuan Allah. Kita jumpa masa akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Cumanya malam ni dia minta tuan-tuan yang datang tolong sampaikan ke jamaah semua, kalau ada siapa-siapa jamaah kita, tuan-tuan tolong sampaikan je, jemaah kita yang nak tolong madrasah selesaikan masalah PI. Bulan ni lebih kurang 9,200. Bulan lepas tak banyak, 7,300 lebih. Bulan ni dia naik. Naik tak tahu sebab tu, Wallahualam. Jadi insya-Allah tuan-tuan tolong sampai-sampai dengan kawan-kawan. Mana tahu mereka yang tak tahu, bila disampai mereka ada keinginan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan pada jalan kebaikan, maka dia sama macam buat baik. InsyaAllah itu kerja saya sampaikan. Tuan-tuan tolong sampaikan juga. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala, la yakshifuhu ghayruk, la yakshifuhu ghayruk, la yakshifuhu ghayruk. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah وعزنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.